Pada 26 April 1986, jam 1.23 pagi, reaktor nombor 4 loji janakuasa nuklear Chernobyl terletak kira-kira 100 km di utara Kiev, Ukraine, meletup ketika satu ujian keselamatan. Selama 10 hari berikutnya, bahan api nuklear masih terbakar, mengeluarkan kumpulan awan radiasi beracun yang mencemarkan sehingga 3/4 negara di Eropah dengan Ukraine serta negara jirannya di Belarus dan Rusia paling terjejas teruk. Asal dipenuhi bahan radioaktif itu terbang sejauh 2,334 km sehingga ke Britain serta Norway. Ketika bencana itu didedahkan, pihak berkuasa Soviet hanya mengunci mulut penduduk-penduduk di situ bagi mengelak orang ramai bercakap mengenai tragedi itu yang mungkin akan mencemarkan imej mereka, yang mencemarkan imej kuasa besar era Perang Dingin. Mereka memindahkan 48,000 penduduk di bandar Pripyat, letak 3 km dari loji itu, hanya pada tengah hari keesokannya. Amaran pertama dikeluarkan pada 28 April tahun sama oleh Sweden yang mengesan peningkatan tidak dapat dijelaskan lagi paras radiasinya. Tahun berikutnya menyaksikan lagi tambahan sebanyak 230,000 orang penduduk dipindahkan. Namun, kira-kira 5 juta rakyat Ukraine, Belarus dan Rusia masih tinggal di kawasan di mana paras radiasi kekal tinggi. Fakta yang dikeluarkan oleh Agensi Alam Sekitar Negara itu menyebut kawasan berampiran pusat bencana itu tidak boleh didiami sehingga sekurang-kurangnya 10,000 tahun yang akan datang. Punca-punca terjadinya kemalangan adalah daripada hasil bentuk reaktor Soviet yang cacat ditambah dengan kesilapan seris yang dilakukan oleh pengendali loji. Laporan ringkasan 1986 mengenai mesyuarat kajian semula selepas kemalangan mengenai kemalangan Chernobyl, Kumpulan Penasihat Keselamatan Nuklear Antarabangsa, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa menerima pandangan pakar Soviet bahawa kemalangan itu disebabkan oleh satu kejadian yang luar biasa. Pelbagai ralam manusia dan pelanggaran peraturan operasi dalam kombinasi dengan ciri reaktor tertentu yang menambahkan dan menguat kesan ralat dan ciri reaktor tertentu yang menambahkan dan menguatkuasakan kesan ralat dan membawa kepada lawatan kereaktifan. Khususnya, menurut laporan INSAG-1, pengendali dengan sengaja dan melanggar peraturan menarik kebanyakan rod kawalan dan keselamatan dari teras dan mematikan beberapa sistem keselamatan penting. Walau bagaimanapun, kurang kritikal terhadap pengendali dengan penekanan beralih kepada sumbangan ciri reka bentuk tertentu, termasuk reka bentuk rod kawalan dan sistem keselamatan, dan pengaturan untuk menyampaikan maklumat keselamatan penting kepada pengendali. Kemalangan itu kini dilihat telah adalah hasil daripada persetujuan faktor utama berikut. Yang pertama ialah ciri fizikal khusus reaktor, ciri reka bentuk khusus elemen kawalan reaktor, dan fakta bahawa reaktor dibawa ke keadaan yang tidak ditentukan oleh prosedur atau disiasat oleh Badan Keselamatan Bebas. Paling penting, ciri fizikal reaktor memungkinkan kelakuannya yang tidak stabil. Tetapi, laporan itu seterusnya mengatakan bahawa Kumpulan Penasihat Keselamatan Nuklear Antarabangsa tetap berpendapat bahawa tindakan kritikal pengendali dianggap paling buruk. Seperti yang dinyatakan dalam INSAG-1, faktor manusia masih perlu dipertimbangkan sebagai elemen utama dalam menyebabkan kemalangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alia Awatif binti Masli. Jadi saya akan teruskan pembentangan saya pada tahap kemusnahan di Chernobyl. Yang pertama, bekas reaktor pecah dan menghasilkan beberapa letupan, iaitu pada tanggal 25 April 1986, mereka telah menjalani pembaikan reaktor yang sekian telah dirancang dan juga sebagai ujian rejim baru reaktor. Sebelum kerja-kerja pembaikan telah berkurangan daripada setengah ahli protokol kuasa reaktor ketika itu, di mana mereka bekerja hanya 20 hingga 30% daripada kecakapan mereka untuk penambahbaikan reaktor itu. Berkaitan dengan sistem pembaikan, penunjukan kecemasan reaktor telah dimatikan. Manakala, kaki tangan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasiti dan usaha mereka telah dinobatkan dengan kejayaan yang mula berkembang.
Di samping itu, peningkatan tersebut dirancang dan kaki tangan stesen itu tidak memberikan perhatian yang cukup. Lalu mereka tetap meneruskan eksperimen mereka tanpa mengendahkan penggerak yang telah ditetapkan. Akibat daripada kecuaian mereka, sistem menerima peningkatan dalam penggerak yang sangat pesat dan dalam kuasa reaktor, maka dengan itu berlaku tragedi di Chernobyl, iaitu beberapa letupan yang terhasil. Reaktor keempat telah musnah dan pelepasan bahan radioaktif ke dalam atmosfera telah bermula. Seterusnya yang kedua, kemusnahan di Chernobyl telah menyebabkan kematian daripada penyakit parah daripada luruhan Chernobyl. Tahap kemusnahan kedua telah meragut banyak nyawa dan pelepasan bahan radioaktif ke dalam atmosfera telah bermula. Seterusnya yang kedua, kemusnahan di Chernobyl telah menyebabkan kematian daripada penyakit parah daripada luruhan Chernobyl. Tahap kemusnahan kedua telah meragut banyak nyawa akibat tragedi yang berlaku di Chernobyl. Hasil daripada letupan ini, ramai anggota yang meninggal dunia, iaitu terdiri daripada anggota stesen. Salah satu daripada keruntuhan konkrit yang kedua meninggal dunia pada waktu pagi dari kecederaan yang dialaminya. Malah, mereka yang paling terkesan adalah mereka yang terlibat dalam penyingkiran kesan kemalangan yang melibatkan 134 kaki tangan stesen dan ahli-ahli pasukan penyelamat yang terkena ray penyiaran yang terkuat. Kesemua mereka telah terkena penyakit radiasi. 28 daripada mereka meninggal dunia akibat pencemaran radiasi selepas beberapa bulan. Selepas 1 jam, para pasukan penyelamat bersungguh-sungguh memadamkan api akibat daripada letupan tersebut. Ada di antara mereka yang terkena penyakit radiasi dan kebanyakan mereka yang telah berada di barisan hadapan telah terbunuh akibat daripada tragedi Chernobyl. Hal ini telah meragutkan banyak nyawa yang terkorban. Seterusnya, tahap kemusnahan di Chernobyl yang telah menghasilkan kepulan asap yang mengandungi sinaran radiasi tinggi telah tersebar di atmosfera. Kesan daripada letupan reaktor pecah. Pencemaran radioaktif di Chernobyl direkodkan mencapai sehingga 400 kali ganda lebih tinggi berbanding kesan radiasi bom atom yang digugurkan di Hiroshima, Jepun pada 1945. Kita beralih pula kepada teori puncak kemalangan yang sesuai diaplikasikan di dalam tragedi ini. Yang pertama, yaitu adalah teori faktor manusia, di mana teori ini menjelaskan bahwa kemalangan adalah disebabkan oleh satu rantaian peristiwa yang menyebabkan kesilapan manusia atau pekerja. Terdapat dua faktor yang membawa kesilapan berkaitan dengan tragedi ini. Yang pertama adalah bebanan yang berlebihan dan yang kedua adalah tindak balas yang tidak bersesuaian. Faktor manusia yang pertama yaitu bebanan yang berlebihan. Ia adalah ketidakseimbangan di antara keupayaan seseorang pada suatu masa tertentu dalam keadaan atau persekitaran kerja. Ini disebabkan salah satu faktor yaitu faktor dalaman, di mana faktor dalaman ini merupakan masalah pribadi, tekanan emosi, atau sikap manusia itu sendiri, dan juga sebagainya. Dalam case ini, salah satu punca terjadinya tragedi ini adalah disebabkan sikap kaki tangan yang keras kepala. Hal ini selari dengan teori tindak balas yang tidak bersesuaian karena ragam dan gelagat kaki tangan tersebut. Teori yang seterusnya adalah teori kemalangan atau peristiwa. Teori ini dia merupakan lanjutan daripada teori faktor manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Dan Peterson. Antara elemen dalam teori ini, yang pertama lebihan bebanan, kesilapan ergonomik, dan juga kesilapan keputusan. Perkara ini telah mendorong manusia melakukan kesilapan. Dan Peterson mengatakan kegagalan sistem adalah disebabkan tiada polisi yang komprehensif, otoriti dan tanggung jawab polisi tidak jelas. Selain itu, prosedur kerja diabaikan, tiada orientasi terhadap pekerja baru, dan tiada latihan yang mencukupi. Tragedi ini berlaku akibat gelagat pekerja atau majikan yang tidak mengambil serius mengenai sistem keselamatan dan kesehatan pekerja.
Buktinya, antara sebab terjadinya tragedi ini adalah disebabkan oleh sistem keselamatan kuasa dan sistem keselamatan kecemasan dimatikan, serta wujud kecacatan reka bentuk dalam mesin tersebut. Tambahan pula, teori domino juga boleh digunakan di dalam tragedi ini, di mana teori domino ini diperkenalkan oleh Herbert Heinrich, di mana beliau mengatakan bahwa puncak kemalangan 2% adalah disebabkan tidak dapat dielakkan, 10% kemalangan berlaku disebabkan keadaan tidak selamat, dan 88% kemalangan berlaku disebabkan tindakan yang tidak selamat. Menurut Heinrich, jika satu faktor tumbang, maka faktor-faktor lain juga akan tumbang satu demi satu dan akhirnya berlaku kemalangan. Beliau mengatakan, terdapat 5 faktor berurutan yang menjadi puncak kepada kemalangan. Yang pertama adalah faktor keturunan dan persekitaran sosial. Yang kedua, disebabkan kesilapan manusia. Faktor yang ketiga, tindakan dan kondisi yang tidak selamat. Faktor yang keempat, kemalangan, dan yang terakhir, kecederaan dan kematian. Teori Heinrich mempunyai 2 faktor pusat, yaitu yang pertama, kecederaan atau kematian adalah disebabkan oleh kesan perlakuan faktor-faktor sebelumnya. Yang kedua, untuk memastikan kemalangan atau kecederaan ini tidak berlaku, perkara yang perlu dibuat dan diambil tindakan adalah dengan menghapuskan faktor tengah, yaitu faktor tindakan atau kondisi tidak selamat. Dalam teori ini juga mengatakan seseorang yang melakukan tindakan yang tidak selamat boleh menjadi petunjuk dan pengajaran dalam memilih perlakuan yang betul. Seterusnya, keseriusan sesuatu kemalangan tidak boleh dirancang atau tidak boleh dijangka, tetapi kemalangan itu pastinya dapat dielakkan. Salah satu teknik pencegahan kemalangan yang terbaik adalah setanding dengan teknik quality dan productivity yang terbaik. Dan akhir sekali, pihak pengurusan haruslah bertanggung jawab terhadap keselamatan, memenangkan kedudukannya sebagai majikan yang dapat menentukan keputusan. Teori domino ini sesuai digunakan karena ia berkait rapat dengan puncak kemalangan Chernobyl yang secara tiba-tiba berlaku disebabkan pertambahan keluaran kuasa yang mendadak. Apabila pihak logi coba untuk melakukan penutupan kecemasan, terjadi pula kenaikan keluaran kuasa yang lebih melampau, sehingga bekas reaktor pecah dan berlaku beberapa letupan. Kesannya, kebakaran yang tercetus itu melepaskan sinaran radioaktif ke dalam atmosfera dan ke seluruh kawasan yang besar, menyebabkan berlaku kecederaan secara besar-besaran. Teori domino ini sesuai digunakan karena kecederaan atau kematian ketika itu mungkin tidak akan berlaku sekiranya ada tindakan menghapuskan faktor tengah, yaitu faktor tindakan atau kondisi tidak selamat. Terdapat beberapa perkara yang boleh kita pelajari daripada tragedi ini. Yang pertama adalah memastikan amaran sistem keselamatan kuasa dan sistem keselamatan kecemasan sentiasa dinyalakan, supaya dapat mengelakkan berlakunya kemalangan, karena apabila ada sesuatu masalah atau bahaya yang sedang terjadi, ia dapat diatasi dengan segera karena adanya tanda amaran berbahaya. Selain itu, memberikan latihan yang secukupnya kepada para pekerja agar dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam tugas masing-masing, juga supaya apabila berlakunya sebarang kecacatan maka ianya dapat dikesan awal dan kemalangan dapat dielakkan.
Yang terakhir adalah pihak majikan bertanggung jawab mengaplikasikan dan memberikan kursus kesehatan dan keselamatan industri kepada para pekerja bagi meningkatkan pengetahuan mereka terhadap perkara tersebut supaya lebih berwaspada. Terdapat dua kesan disebabkan oleh kemalangan, iaitu kesan kepada alam sekitar seperti bangunan, sekolah, pusat membeli belah, hospital dan taman tema terbengkalai serta dipenuhi pokok renek dan lumut radioaktif. Yang kedua adalah kesan kesihatan, iaitu terdapat sebarang peningkatan terhadap penyakit leukemia. Leukemia yang disebabkan oleh sinaran yang mempunyai tempoh pendam selama 5 hingga 7 tahun. Jadi sebarang kes leukemia yang berpotensi disebabkan oleh kemalangan itu sudah pun berkembang. Selain itu, laporan forum Chernobyl juga mengatakan bahawa orang di kawasan itu telah mengalami fatalisme yang melumpuhkan kerana mitos dan tanggapan salah tentang ancaman radiasi yang telah menyumbang kepada budaya pergantungan kronik. Kesihatan mental ditambah dengan merokok dan penyalahgunaan alkohol adalah masalah yang jauh lebih besar daripada radiasi. Tetap yang paling teruk pada masa itu ialah tahap kesihatan dan pemakanan asas. Selain itu, kesan yang paling menyedihkan daripada salah tanggapan yang mengelilingi kemalangan itu ialah beberapa pakar perubatan di Eropah menasihatkan wanita hamil untuk menjalani pengguguran kerana pendedahan radiasi. Secara keseluruhannya, kecelakaan nuklear di Chernobyl yang berlaku pada 1986 yang merupakan tragedis yang diingati oleh satu dunia akibat perbuatan manusia. Kesan daripada letupan reaktor telah memberi impak yang besar, iaitu dari sudut ekonomi, kesihatan dan sekaligus banyak meragut nyawa serta memusnahkan persekitaran kawasan kejadian. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.